Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar Bahasa Melayu tahun 5 bersama Cikgu Noriza. Pada hari ini kita akan belajar unit 8, Awasi Langkahmu, tajuk Waspada Gerakmu, standard pembelajaran 2.3.1, membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Objektif, murid-murid dapat membaca dan meneliti petikan bertajuk Waspada Gerakmu untuk membuat rumusan. Kriteria kejayaan, membaca dan memahami petikan, mengenal pasti isi penting, membuat rumusan berdasarkan isi penting. Untuk meneruskan pelajaran, sila buka buku teks masing-masing, muka surat 56 dan 57. Kita lihat dahulu muka surat 56 dan lihat petikan bertajuk Waspada Gerakmu. Marilah baca petikan ini bersama-sama dengan cikgu. Inspektor Syahrul telah diundang sebagai penceramah oleh Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah Kebangsaan Seri Damai. Beliau telah menayangkan beberapa slide ceramah tentang jenayah ragut. Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Lorong yang gelap, kawasan yang sunyi, bahagian tepi jalan akses mudah kepada penjenayah motosikal, kawasan berhampiran dengan mesin teller automatik ataupun ATM. Bagaimanakah jenayah ragut boleh berlaku? Membawa beg tangan dan beg duit secara sambil lewa, memakai barangan kemas yang menonjol dan leka menggunakan telefon. Panduan pencegahan kes ragut, sentiasa peka akan situasi sekeliling, pastikan perjalanan kamu mudah akses ke bahagian yang lebih selamat, sentiasa membawa wang tunai secara minimum, jangan dedahkan barangan kemas dan barangan berharga kepada pandangan umum. Dalam petikan ini, Inspektor Syahrul telah menerangkan beberapa ciri tentang jenayah ragut. Yang pertama, di manakah lokasi yang kerap berlaku jenayah ragut ini? Yang pertama, di lorong yang gelap, kawasan yang sunyi, bahagian tepi jalan dan kawasan berhampiran dengan mesin teller automatik. Kemudian, bagaimanakah jenayah ragut ini boleh berlaku? Jenayah ini boleh berlaku ketika mangsa membawa beg tangan dan beg duit secara sambil lewa, memakai barangan kemas yang menonjol dan leka menggunakan telefon. Panduan yang telah diberikan oleh Inspektor Syahrul untuk mencegah kes ragut, yang pertama, sentiasa peka akan situasi sekeliling. Pastikan perjalanan kamu mudah akses ke bahagian yang selamat, mudah kita untuk melarikan diri. Kemudian, sentiasa membawa wang secara minimum, iaitu tidak terlampau banyak di dalam satu beg. Jangan dedahkan barangan kemas dan barangan berharga kepada pandangan umum. Baik, kita lihat pula muka surat 57. Selepas ceramah, Kelab Drama Sekolah Kebangsaan Seri Damai membuat persembahan drama tentang kejadian kes ragut. Watak pencerita, polis, Puan Lila iaitu mangsa ragut, Encik Zaki dan Puan Zila suami isteri dan tempat di tepi jalan. Seorang anggota polis sedang membuat rondaan. Beliau melihat seorang wanita sedang menenangkan wanita yang menangis. Apakah yang telah berlaku, Puan? Beliau nyaris menjadi mangsa ragut. Bolehkah Puan beritahukan nama dan ceritakan kejadian yang berlaku? Nama saya Lila, anak perempuan Rawi.
Saya berjalan kaki ke kedai. Ketika saya keluar dari persimpangan jalan, tiba-tiba seorang penunggang motosikal cuba meragut beg tangan saya. Saya bernasib baik kerana semasa pergelutan, pemandu kereta telah berhenti dan membantu saya. Ya, tuan, saya ternampak seorang penunggang motosikal yang mencurigakan sedang menuju ke arah Puan Lila. Situasi itu saya nampak jelas kerana Puan Lila berjalan dari arah yang bertentangan. Saya membunyikan hon. Kami juga menjerit supaya peragut itu lari. Puan Zila mengiyakan keterangan suaminya. Terima kasih. Tindakan Encik Zaki memang bagus. Begitu juga Puan Lila berjalan dari arah yang bertentangan. Kita perlu sentiasa peka akan persekitaran. Jika berjalan sendirian, elakkan laluan yang sunyi dan gelap. Jika tiada pilihan, kamu mestilah ditemani orang lain. Baiklah tuan, pesanan tuan akan saya ingat. Baiklah, ya. Petikan ini menceritakan tentang Kelab Drama Sekolah Kebangsaan Seri Damai telah membuat persembahan drama tentang kejadian kes ragut. Jika awak lihat, watak yang terdapat di situ ada 1, 2, 3, 4 dan 5 orang, iaitu Puan Polis, Puan Zila, Puan Lila, Encik Zaki dan pencerita. Siapakah pencerita? Yang membaca ini ialah pencerita. Okey, baik. Jika lihat bahagian bawah, terdapat peta minda bahagian bawah, jenayah ragut, lokasi sasaran, golongan sasaran, sebab-sebab berlaku, langkah-langkah keselamatan dan akhir ada rumusan kes ragut. Baik, kita akan isi lokasi, golongan sasaran, sebab-sebab dan langkah-langkah keselamatan ini dengan mengikut petikan muka surat 56. Ya, cikgu telah masukkan ke dalam peta minda ini, murid-murid. Kemudian kita akan membina rumusan berdasarkan petikan tadi. Baik murid-murid, sebelum kita membuat ulasan, kita akan mesti ada pendahuluan terlebih dahulu. Ya, jadi pendahuluan ini mestilah berkaitan dengan tajuk. Jika lihat dalam petikan yang cikgu sediakan ini, jenayah ragut masih berleluasa di Malaysia. Okey, isi yang pertama tadi ialah lokasi. Contoh, kejadian ragut ini selalu terjadi di kawasan yang sunyi. Misalnya, murid-murid boleh sebut, di manakah kawasan tersebut. Golongan yang sering menjadi mangsa ragut ialah golongan, lihat tadi peta minda tadi, murid-murid. Yang ketiga, penjenayah ragut sering mensasarkan mangsa yang bagaimana. Mungkin kita tidak perlu tulis kesemuanya. Kita boleh pilih 2 sahaja. Kemudian, bagi mengelakkan kejadian ragut daripada berlaku, orang ramai dinasihatkan peka akan sekeliling dan apakah seterusnya. Kemudian rumusannya, orang ramai perlu sentiasa berwaspada dan peka dengan persekitaran bagi mengelakkan kejadian ragut berlaku. Selain itu, elakkan laluan sunyi atau pastikan sentiasa berteman supaya tidak menjadi mangsa ragut. Baik. Selepas ini, cikgu minta murid-murid lengkapkan ulasan dan tulis dalam buku tulis Bahasa Melayu 3. Sekian sahaja untuk hari ini. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum.